Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الحافظ الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث هو ابن أبي شعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعليها السلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. رواه البخاري ومسلم والترمذي. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Hafiz Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, hingga pada katanya musannif di dalam babu ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab pada menyatakan hadis yang telah datang, ia hadis menceritakan tentang capal atau selipar atau sepatu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam ini masuk pada hadis yang ke-85. Kata Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, haddatsana, mencerita akan kami Abu Musa oleh Abu Musa. Siapa Abu Musa ni? Muhammad bin Muthanna. Nah, itu kunyah dia lah. Nama IC dia Muhammad bin Muthanna. Qala, berkata oleh Abu Musa Muhammad bin Muthanna,
Haddatsana Muhammad bin Ja'far, mencerita akan kami oleh Muhammad bin Ja'far. Qala, berkata Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'batu, mencerita akan kami oleh Syu'bah. Qala, berkata ia Syu'bah, haddatsana, mencerita akan kami Asy'atsu, oleh Asy'ats. Huwa, ia Asy'atsu ibnu Abi Sya'sa'i, anak laki-laki bagi Abi Sya'sa. An abihi, daripada bapaknya Asy'ats, iaitu Asy'atsa. An Masruqin, diriwayatkan daripada Masruq. An Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Ummul Mukminin, ibu kita orang mukmin, Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, kata ia Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbut tayammuna, cinta, suka, gemar ia Nabi sallallahu alaihi wasallam tayammun. Apa tayammun? Yakni ibtida'u bil yamin, dia panggil dah. Memulakan sesuatu pekerjaan yang mulia tu dengan kanan, dengan pihak yang kanan. Jadi kalau makan nasi hijau mulia, maka guna tangan kanan. Dah. Kita guna tangan kanan dah. Tapi bila nak ambil lauk, guna tangan kiri. Itu biasa kita duk buat. Nah, sebab apa? Pasal dia kata tangan kanan dia kotor, kena nasi, kena kuah. Nah, jadi nak ambil lauk, pegang sudu, guna tangan kiri. Weh, pelik dia ni. Lepas tu tangan kanan kotor lah. Kotor dia kata. Kalau tangan kotor, pasal apa masuk dalam mulut? Ni. Ni kena beki ni. Nah, kena ubah. Bila kita makan, guna tangan kanan. Sama ada guna tangan betul, itu lebih sunnah. Nabi SAW. Nak guna sudu pun tak apa, tapi guna tangan kanan. Bukan hanya makan saja. Nak ambil lauk, nak ambil kuah, semua tu guna tangan kanan. Tu bukan makan puak dalam mulut saja tangan kanan. Lepas tu nak cobek lauk, nak ambil kuah tangan kiri. Tak berdosa. Tidaklah haram, tapi menyalahi sunnah tu makruh. Dan makruh ni maknanya syarak suruh kita tinggal. Talabut tarkil fi'li, syarak suruh kita tinggal, tapi talaban bi ghairi jazimin. Suruh tuntut kita jangan buat, jangan kita kerjakan, tapi dengan tidak putus. Tidak putus, jangan. Kalau haram tu putus, jangan. Sekira-kira yusabu ala fi'li, yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, dijanji pahala syurga kerana kita meninggalkan perkara yang haram, dan dijanji seksa api neraka kerana kita mengerjakan perkara yang haram. Itu putus. Talaban jaziman. Talabut tarkil fi'li talaban jaziman. Itu haram dipanggil. Biasanya menyalahi yang wajib itu haram. Kalau menyalahi yang mandub, yang sunat, itu hukumnya makruh. Kebiasaannya begitu. Ada juga khilaful aula dan sebagainya. Ghalibnya makruh. Apa makruh? Syarak suruh kita tinggal. Gitu. Bukan makruh ni buat tak mengapa, tak buat pun tak mengapa, bukan. Kena tinggal. Tapi syarak tuntut kita tinggal tu sebagai tuntut yang tidak putus. Apa makna tidak putus? Yakni yusabu ala tarkihi, diberi pahala kerana kita meninggalkan perkara tersebut. Tapi wala yu'aqabu ala fi'lihi, tidak dijanji seksa neraka kerana kalau kita mengerja perkara tersebut. Cuma syarak tak suka. Syarak ni maknanya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasul tak suka. Maka kita orang mukmin ni kan, bila sebut kata Allah dan Rasul tak suka, maka sepatutnya kita tinggal. Kita tinggal. Tu.
Apalagi apabila Aisyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna. Apa yuhibbut tayammuna? Yakni suka Rasulullah, kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtida bil yamini, memulakan pekerjaan yang baik, yang bagus itu dengan pihak yang kanan. Mana makan nasi, hijau bagus kanan. Nah, pakai baju, sauk sebelah kanan dulu, baru kiri. Pakai seluar, kanan dulu. Kan bagus. Pakai baju ni hijau dituntut juga dah. Tutup aurah itulah. Tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulakan pada pihak kanan mastata'a, sekuasa-kuasa kemampuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh pihak kanan lah dulu. Gitu. Melainkan bagi orang yang sudah tidak ada anggota yang kanan. Nampak macam mana tu? Baru 2 minggu lepas rasa ada jemaah masjid ni juga rasanya, tapi dia duduk di surau dekat dengan sekolah. Dia biasanya ambil pelajar pondok untuk jadi imam di surau dia. Jadi dia baru kena potong kaki sebab kecil mani. Potong pula kaki kanan. Jadi dia tanya, "Lepas tu Ustaz, nak ambil air semaya basuh kaki macam mana?" Kena basuh juga ke? Kaki kanan. Kaki kanan tu potong sekat mana? Dia kata habis, bawah pada lutut sikit. Kalau macam tu sudah tidak ada anggota yang wajib dibasuh. Dia kalau anggota wajib dibasuh, iaitu kalau kaki sampai ke buku lali. Kalau kerak tu masih ada buku lali, wajib kena basuh tu. Tu dah. Apa saja anggota yang lebih yang tumbuh di dalam hak yang wajib dibasuh, maka wajib basuh. Contoh kalau tangan dia ni takdir Tuhan ada selagi tumbuh di hak yang wajib dibasuh, maka wajib basuh juga tak? Wajib basuh juga. Apa sahaja barang yang ada pada anggota yang wajib. Tapi kalau tumbuhnya tidak di anggota yang wajib, mana? Tangan naik di kepala bahu. Maka wajib tak? Tak wajib. Melainkan dia panggil berbilang tangan dia tu bukan naik dak, dia bahu dua. Hak tu lain pula. Hukumnya hak tu kena ngaji fiqh. Jadi bila sudah tak ada dah yang kanan, nak buat macam mana? Basuh kiri tu lah. Tu lagu tu. Baru jelas dia kata Ustaz. Nak buat macam mana? Kena tayamum tak? Nak tayamum pasal apa? Memang tak ada anggota yang wajib dah. Dia tayamum ni kerana air tidak boleh sampai pada hak yang wajib. Seumpama ada berbelak, dia panggil berseming. Tangan kita ni seming. Jadi seming tu kadang-kadang tidak seming semua. Seming sininya, sini tak seming. Maka wajib dulu kena basuh yang boleh kena air. Kemudian barulah tayamum. Tayamum tu bila nanti sudah tu ada. Sebelum nak berpindah kepada anggota yang lain, tayamum dulu. Mana tayamum? Lesek gitu pada debu tanah. Bukan. Tayamum ni muka, tangan. Ni hatta kaki kita yang berbaluk tak boleh kena air pada anggota yang wajib. Maka tayamumnya tetap muka, tangan sampai ke siku. Ingat tu. Takut je kita tayamum kaki. Pak dengan debu. Tu tak mengaji fiqh tu. Tak boleh nak kira. Kalau tak mengaji tu memang tu pasal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada sahabat dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tak silapnya dia tak boleh kena air kerana luka dalam peperangan kalau tak silap. Jadi bila tak boleh kena air, bagaimana? Dia pergi tanya ke sahabat Nabi hak lain. Jadi sahabat Nabi tu pergi bijak, bukan bijak, pergi bijak dah tu ni. Kata tak tayamum. Tayamum macam mana? Guling atas debu tanah. Guling gulawai berdebu, mati dia sebab kena luka debu tadi.
Rasulullah tahu, marah betul-betul Rasulullah dah. Jangan berfatwa kalau mu tak tahu, jangan. Tu tengok. Ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar. Berani kamu dengan berpetua, itu beraninya kamu dengan api neraka. Jadi kalau kita tak tahu, wallahu a'lam, jawab kita tak tahu, Allah yang Maha mengetahui. Nanti saya semak dulu, nanti saya baca dulu, saya rojok balik. Ya sepatut gitu. Tapi ustaz-ustaz kita ni takutlah nak jawab wallahu a'lam. Takut nanti orang gelar ustaz wallahu a'lam tu. Tanya apa pun wallahu a'lam. Tak usah tanya, tak aling ustaz tu. Kan kita gitu. Nah, kalau zaman salafun salih, zaman Imam Malik, zaman Imam Syafi'i, orang tanya Imam Malik 84 soalan. 4 soalan aja yang Imam Malik yang mampu jawab. 80 lagi jawab je tak? Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Tapi tak pernah dengar orang gelar ke Imam Malik, imam apa ni tanya wallahu a'lam, wallahu imam wallahu a'lam ni. Nak wanda ni. Dah lah. Sebab umat tu tahu apa? Seorang ulama pasti dia takut pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya senya hamba aku yang takut. Takut pada Allah Ta'ala. Innama yakhshallaha, hanya senya, adatu hasrin wa ta'kidin, hanya senya sesungguhnya hamba yang takut akan Allah Ta'ala tu ialah ulama. Jadi kalau tak takut pada Allah tapi ada ilmu, bukan ulama. Gitu dah. Bukan ulama. Alama. Bukan ulama, alama. Kalau ulama pasti dia takut. Nak berpetua tu nanti dulu. Kami rojok dulu, kami kaji dulu, kami tengok dulu masalah ni, masalah apa? Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Hukum di atas sesuatu mesti ada gambaran masalah dia tu. Tak boleh bermain-main dengan halal, haram, wajib, sunnah, batal, sah. Tak boleh gitulah. Tak boleh macam tu. Senang. Tu. Habis. Lama kena marah pula kan. Biar cukup gitulah. Faham-faham, tak faham kena makan buah kismis banyak-banyak. Habis itu. Itu. Mana tadi? Gila raik dah jadi tak boleh. Bila kita tak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya olehmu akan ahli Quran. Ahli zikri itu mana ahli Quran, bukan ahli zikir dengan makna zikir banyak sahaja semata-mata tapi tidak alim, tidak tabahur fil ilm, bukan makna gitu. Ahli zikri situ ahlal Quran. Siapa ahli Quran? Bukan hanya hafal Quran 30 juzuk tapi tak faham, tak tahu nahwu, sarf, ma'ani, bayan, badan, istiqaq, wadu', usul fiqh, qawaid fiqh, mantiq, maqulatul asyar, adabul bahthi wal munazarah, ulumut tafsir, sababun nuzul ayat, tak tahu, hanya hafal. Itu bukan ahli Quran yang dimaksudkan. Ahli Quran juga tapi ahli Quran hanya hafal Quran. Yang dimaksudkan ahlaz zikri itu ialah a'immah mujtahidin. Imam mujtahid. Imam mujtahid tak ada dah. Maka anak murid dia. Anak murid dia tak ada juga. Anak murid pada anak murid. Anak murid dia, anak murid pada anak murid pun tak ada. Anak murid pada anak murid, anak murid. Itu dia panggil pengajian tu mesti ada isnadur riwayah wa isnadud dirayah. Kena ada lagu tu. Kalau tidak, semua orang boleh berfatwa dalam agama ni. Al-isnadu minad din. Sanad itu bahagian daripada agama. Laulal isnad, kalau tanpa sanad, laman syaa qala ma syaa. Pasti siapa saja boleh berfatwa, boleh membahas, boleh berpendapat di dalam agama apa saja yang dia rasa dia berpendapat ni. Pada pendapat saya, pada kajian saya tak boleh gitulah. Tu. Habis. Sekuasa-kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semampu-mampu Nabi sallallahu alaihi wasallam mana? Fi tarajjulihi,
pada mensikatkan akan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u bil yamini fi kulli syai'in hasanin. Fi kulli syai'in hasan. Tiap-tiap perkara yang baik Nabi akan mulakan dengan kanan. Nah, antara perkara yang baik ialah tarajjul. Yani menyikat rambut, sisir rambut. Nah, kita orang ada rambut, jangan rambut kita langsung tak sikat, biar seraba, jangan. Nah, bagi kemahlah. Nak rambut panjang tak apa, tapi bersih, berminyak. Nabi berminyak. Nah, pakai minyak. Itu nak kata Nabi ni segok, handsome. Jaga penampilan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nak sikat rambut, Nabi kita akan mulakan sebelah kanan. Tu dah. Tu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yabda'u fi tasrihi sya'rihi. Nah, sya'rihi. Nah. Bil janibil aymani. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mula nak sikat rambut, Nabi akan mulakan pada pihak kanan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tu. Cara sikat rambut ni pun dia ada pelbagai-bagai. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sikat rambut menyalahi dengan kafir musyrikin, tapi nak menyerupai dengan ahlul kitab. Tapi kemudiannya ahlul kitab ni dia ke bawah. Dia sisi ke bawah. Kemudiannya Nabi SAW menyalahi pula ahlul kitab. Nabi belah, belah antara dua kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut, belahan dua rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tu. Tapi tak ada hal lah. Sekarang ni dia panggil uruf sudah berubah. Dia panggil uruf tu sudah berubah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman tersebut dia nak mengetahui seseorang tu menganut agama apa, dia ada image pada wajah. Image pada wajah, rupa dia. Jadi kalau orang Yahudi, dia akan taruh janggut panjang, misai itu dia akan cukur. Jadi senang. Kalau jumpa, ni mesti Yahudi. Pasal janggutnya panjang, misainya cukup. Dia ada satu penampilan khas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Masihiyun, Nasrani, dia akan cukur janggut, dia akan pelebakkan misai. Misai lebak. Kalau tengok, ni Kristian ni. Pasal misai lebak, janggut cukur. Maka Nabi khaliful Yahud, menyalahilah olehmu akan Yahud dan Nasara. Maka Nabi menipiskan misai dan merapikan janggut. Jadi ini penampilan Muslim. Jadi seolah-olah kalau jumpa kan, ini orang Islam ni pasal misai dia nipi, janggut dia rapi. Segenggam dirapikan. Tu cam. Zaman sekarang tak ada gitu. Tapi kalau kita taruh janggut, niatnya apa? Nak ikut janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Jadi bila taruh janggut, niatnya nak ikut janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tabassum, senyum, manis muka, beri salam. Itu baru janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau taruh janggut, muka ketak, masam. Jumpa orang tak beri salam. Penuh dengan hasad dengki. Benci dalam jiwa dia. Yang ni bukan janggut Nabi. Ini janggut Abu Lahab, Abu Jahal ni. Maka jangan. Jadi maksud sini, pakailah serban, pakailah jubah, taruhlah janggut, tapi niatnya nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di sini.
Bukan hanya di sini, bukan hanya di sini, bukan hanya di sini, tapi di nih, di sini. Barulah kita tu benar-benar mempamerkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Main itu dah. Tu. Habis itu. Kemudian kalau ada orang tak ada janggut, tak ada misai ke apa, dia tak pakai kopiah ke, tak pakai serban ke, tak pakai jubah, jangan pula kita kata awak ni tak ikut sunnah Nabi. Jangan tuduh itu. Jangan kata lagu tu. Kenapa? Kerana Islam tu dia datang dengan mudah. Dia mudah. Dia tak suruh kita pakai jadi Arab. Tak ada. Kena pakai jubah, kena pakai serban, kena naik unta, kena bercakap anak entah, kena makan roti, tak boleh makan nasi. Dah. Dia bukan orang yang gitu. Dia cukup pakaian tutup aurat bersih. Pakai apa? Tutup aurat. Tetapi sesuai dengan uruf setempat lah. Jangan pelik sangat pada orang. Itu lagu tu. Maka sebab tu Islam ni boleh tersebar ke pelosok. Sebab dia tidak bertentangan dengan budaya yang baik, yang cocok, tidak ada larangannya di dalam ajaran Islam, maka boleh diperkekalkan, tak ada masalah. Nak pakai baju Melayu, nak pakai baju kemeja, nak pakai kok, sila. Jangan. Ni ustaz ni pakai necktie, pakai seluar selek, ini tak ikut sunnah Nabi. Kan kita gitu cara pemikiran kita. Dah. Tak gitulah. Tak betul tu cara pemikiran kita. Kalau kita pergi ke Mesir, banyak masyayikh kita tu kadang-kadang pakai kok, pakai necktie. Alim. Seumpama Syekh Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Seumpama alim ilmu kalam, dah hebat. Bermunazarah tu tak ada kopiah apa atas kepala. Alim ada banyak. Jadi bukan di situ. At-taqwa hahuna Nabi sebut. Takwa tu di dalam hati, tapi daripada hati inilah memancar kepada anggota zahir kita. Jangan pula kita tak pakai, tak tutup aurat seksi. Orang tanya pasal apa tak tutup aurat, dia kata yang penting hati mau baik. Saya seksi pun hati saya baik. Tentu dah tak baik dah. Tentu dah sudah tidak baik. Karena az-zahir tadullu 'alal batin. Zahir tu menunjukkan apa yang ada di dalam batin hati kita. Setiap batin yang baik, hati yang baik, pasti zahirnya baik. Taat pada Allah Ta'ala dengan ringan, dengan mudah. Tapi tidak lazim zahirnya baik itu menunjukkan hatinya baik. Tak lazim lah gitu. Macam kita nampak baik pada zahir, tapi sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah itu tahu apa yang ada di dalam rumah dia masing-masing. Masing-masing orang dia jaga rumah masing-masing. Habis. Tengok. Jadi Nabi bila mula nak sikat rambut, Nabi akan mula pihak yang kanan. Watana'ulihi. Ni orang panggil apa dia panggil? Hadis bab ni nak fokusnya di sini. Watana'ulihi, dan berselipar, berkasut, bercapal, bersepatu. Nabi mulakan masuk kaki kanan. Dan memang telah lepas dah. Nabi kata idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini wa idza naza'a falyabda bisyimali faltakunil yaminu awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Nabi kata apabila kamu nak pakai selipar, masukkan kaki kanan dulu. Dan bila kamu nak buang kaki kamu daripada selipar, mulakan kaki kiri kamu. Jadikan kaki kanan itu yang pertama-tama di dalam selipar dan yang terakhir keluar daripada selipar. Itu hadis lepas dah. Jadi Nabi SAW bila nak pakai selipar pun, Nabi mula kaki kanan, baru kiri. Nak pecah, kiri, baru kanan. Jadi kita orang yang cinta kepada Nabi SAW ni, kalau bolehnya semampu kuasa kita, kita nak ikut Nabi SAW. Kita nak ikut jejak langkah Nabi SAW. Tidak ada jalan untuk wusul wasil ilallah, sampai kepada Allah,
sampai hati kepada Allah, diterima oleh Allah, Allah kabul, Allah redha. Allah kabul ni mana? Allah redha bisyai' wa isabatu alaih. Allah Ta'ala setuju dengan apa yang kita buat, dan Allah ganjarkan pahala kerana apa yang kita buat. Tidak ada cara yang lain melainkan dengan ikut jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pakai selipar. Termasuk pakai selipar, nampak lekeh je. Tapi kalau kita pakai selipar, mula kaki kanan, nak pecah selipar, mula kaki kiri, dengan niatnya, inilah perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka pakai selipar pun dapat pahala. Pakai selipar pun boleh pahala. Kira jangan kita pandang remeh setiap daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kebaikan kita tak tahu kebaikan yang manakah kita diterima oleh Allah Taala. Kita tak tahu. Imam Ghazali, orang mimpi dia bila Imam Ghazali wafat, sahabat-sahabat anak-anak murid dia mimpi jumpa Imam Ghazali dalam mimpi. Tanya, hei Imam Ghazali, apa yang Allah Ta'ala balas pada kamu? Jawabnya Imam Ghazali, alhamdulillah, kuburku, barzahku satu kebun daripada kebun syurga, raudhatun min riyadil jannah. Pasal apa? Amalan apa ya Imam Ghazali? Pasal mengajar banyak ke? Pasal mengarang kitab banyak ke? Tidak sama sekali. Tapi kerana ihsan kepada seekor lalat yang sedang minum di hujung pena yang Imam Ghazali celup. Dulu pen ni bukan macam ni. Nak mengarang tu dia celup dulu, lepas tu baru dia mengarang. Dia celup, dia mengarang. Jadi Imam Ghazali satu hari celup akak, tiba-tiba lalat hinggap, minum, jatuh, rahmat, jatuh ke sia belah. Sianya biarlah minum dulu, tak bergerak. Tak bergerak senyap, sampai kenyang dia, barulah terbang. Baru Imam Ghazali pun sambung mengarang kitab. Kerana ini saja Allah Ta'ala terima Imam Ghazali. Kita tak tahulah. Dahlah kita ni ilmu pun tak ada, amal pun tak ada. Dengan apa amal ya Allah Ta'ala nak terima kita, kita tak tahu. Maka kerana itu jangan kita pandang remeh setiap kebaikan. Jangan macam ni. Allah, pakai selipar pun nak kena mengajar kau ustaz. Jangan. Ini hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah peringatkan kepada kita, Nabi suka memulakan tiap-tiap pekerjaan yang baik dengan pihak kanan, termasuklah sikat rambut, wa tana'ulihi, dan bersepatu berselipar. Itu dah. Wa tuhurihi, dan bersuci. Mana bersuci? Seumpama berwudu dan mandi janabah. Maka Nabi SAW memulakan pihak yang kanan. Pihak yang kanan. Tapi kalau satu anggota tu teruslah. Satu anggota nak main kat kanan dulu dah. Ini satu anggota tak apa. Yang ada pihak seumpama tangan, kanan dulu. Baru kiri. Telinga kanan, baru kiri. Tapi kata setengah, telinga ni segetak. Segetak. Pekuk segetak. Kaki kanan dulu, baru kiri. Koma pun apa? Mubalarah pada berkoma pihak kanan, baru kiri. Itu lagu tu. Mandi wajib pun pihak kanan dulu. Walaupun mandi wajib tu kiranya satu badan, satu anggota, tapi mula pihak kanan dulu. Itu dah. Habis itu. Habis. Jadi 3 ni saja ke hak Nabi suka pihak kanan? Tidak. Ma warada fil hadisi ala sabilit tamsil saja. La hasra. Maknanya apa hak disebut oleh Aisyah ni sebagai contoh-contoh pekerjaan yang Nabi mulakan dengan pihak yang kanan. Bukan hanya 3 ni saja, banyak lagi lah. Kullu hasanin, tiap-tiap pekerjaan yang baik, maka Nabi mulakan pihak yang kanan. Tapi kalau pekerjaan tu safasifil umur, benda-benda yang agak meluati, maka kiri. Sama juga seperti nak basuh berak, jangan guna tangan kanan, tangan kiri. Cebok ataupun cucu tu tangan kanan.
Tapi nak basuh tangan kiri. Nak pergi kemaluan tangan kiri. Tu pasal tu bukan Hasan. Bukan Hasan. Baik, habis itu. Kemudian kata Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, haddatsana Muhammad bin Marzuqi. Haddatsana Muhammad bin Marzuqin Abu Abdullah. Qala haddatsana Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah. Kata dianya mencerita akan kami oleh Muhammad bin Marzuq Abu Abdullah. Kata Muhammad bin Marzuq, haddatsana mencerita akan kami oleh Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah. Qala berkata Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah, haddatsana Hisyamun, mencerita akan kami oleh Hisyam. An Muhammadin, diriwayatkan daripada Muhammad. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini banyak kali dah kita sebut pasal Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia raisu ahli suffah, ketua bagi ahli suffah. Maknanya ketua bagi sahabat-sahabat yang mendiami di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ahli suffah ni orang tak ada isteri, tak ada anak, tak ada tempat tinggal, tak ada pekerjaan dunia. Hanya mereka ni duduk di masjid Nabi sebagai satu kelompok sahabat yang siap sedia menanti-nanti apa sahaja wahyu yang terbaru, yang terkini, tersensasi. Gitu dah tu ni. Jadi sebab tu Abu Hurairah ni satu sahabat yang paling banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah isteri Nabi ranking kedua dah. Abu Hurairah nombor 1, paling banyak sekali. Padahal dia masuk Islam lewat, berbanding dengan yang lain-lain lah, Abu Bakar, Umar, Uthman. Tapi dari segi meriwayatkan hadis Nabi, dia nombor 1, paling banyak. Pasal dia ahli suffah, duduk di masjid Nabi SAW. Dan ketika mana mengaji di masjid Nabi itu, memang susah teramat susah. Baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, Abu Hurairah ni ketika mana dia kaya, jadi gubernur, jadi menteri besar, dia makan mewah. Bila tengok ke makanan yang mewah di depan dia, dia pun mengeluh. Dia kata, Allah, dia kata, teringat di zaman kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ni sendiri pernah rebah tengah duduk semaya tu, rebah guling, rebah tengah semaya guling. Lalu orang mari jijak atas kepala, atas tekak, mata tekak, mak takut sawan. Kata Abu Hurairah, aku rebah dan terguling tu bukan kerana sawan, tidak, tapi kerana sakit perut menahan lapar yang teramat sangat. Tu sahabat-sahabat tu biasa ahli suffah, semaya rebah berdegung pasal lapar, terlalu lapar. Tu. Tapi setelah tu kaya dia. Kaya. Jadi sebab tu kita orang mengaji agama, kalau anak kita mengaji agama atau ke madrasah, ke pondok ke, jangan kita tu suruh dia mengaji kerana harta, jangan. Hafal Quran supaya jadi tu imam, boleh gaji 4,000 3,000 sebulan. Jangan. Dia yang ngajilah. Apa kerja dia nanti sudah Allah Taala tentukan, Allah Taala aturkan. Itu azan dulu dah. Ada majlis dah. Ada program. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله.
أشهد أن سيدنا محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمد وصلة الفضل والشرف والدرجة العالية وبعثه مقاما محمود إنك لا تخلف. Baik. Qala kata Abu Hurairah, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani. Kana adalah lina'li, adalah bagi selipar ataupun sandal atau capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qibalani, ada dua tali. Nah, jadi selipar Nabi atau capal Nabi itu dia ada dua tali. Ini gitu dah. Biasa tengok kan capal Nabi SAW. Kalau tidak biasa tengok pun capal yang sebenar-benar, ulama dia ada buat, orang panggil tamthil. Contoh gambaran capal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang setengah-setengah orang tu dia terlalu takut dengan lambang tersebut. Sehingga dia buat gelar. Ni kelompok capaliyun, apa? Penyembah selipar. Astaghfirullahalazim. Jangan kita gelar gitu. Wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuku ba'dal iman. Wala tanabazu bil alqab, jangan kamu menggelar dengan gelaran yang tidak baik kepada saudara mukmin. Bi salismul fusuku ba'dal iman, sebesar-besar dosa fasik setelah mana beriman, kita gelarkan kepada saudara kita dengan gelaran yang tidak baik. Tuk bila pakai selipar ada capal. Tuk bila penyembah capal. Astagfirullah. Bila dia sembah capal, dia sembah Allah. Lepas tu selipar duk atas kepala tu, itu bukan selipar, itu lambang selipar. Apa kebengat lambang dengan selipar sebenar tak nak beza. Dah pasal apa letak lambang tu? Pasal ulama gambarkan ini bentuk selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu je. Ulama gambarkan. Maka kerana ada syair daripada ulama, tak silap Imam Abu Bakar Al-Qurtubi dia kata, wa hadza tamtsil, dia kata, ini gambaran capal itu walaupun pada surahnya ialah na'lun wa haqiqatuha tajun, tapi hakikatnya ialah mahkota. Maka kerana itu diletakkan a'la 'alal marafiq, sepatutnya diletakkan surah Na'al tadi itu di atas belahan rambut. Siapa kata? Imam Abu Bakar Al-Qurtubi. Jadi saranan tu daripada Imam Abu Bakar Al-Qurtubi dalam bentuk syair dia lah. Tengok syair dia, ada syair dia. Dia kata gambaran ini walaupun selipar, hakikatnya mahkota, dan sayugianya tidak diletak di bawah kerana gambaran ini ialah hakikatnya mahkota. A'lal 'alal marafiq, tertinggi di atas belahan rambut. Betul. Tak ada masalah apa-apa. Jadi kafir kau kalau pakai kat situ tak ada apa. Pasal apa pula tak letak
Logo unta dia tahu. Nabi pun naik unta. Ha tu. Unta ada dah camel buat. Nah, tak boleh lah kopi tu marah ke camel pula. Allah Allah. Benda lagu tu pun jadi nak berkelahi. Orang mukmin ni pasal tu tak maju. Nah, dulu orang Islam ni dia tak berkelahi benda-benda bodoh gitu. Nah, dia maju ke depan. Dia membina tamadun. Umat dulu memahami visi Nabi. Mana? Membina negara Yathrib dengan meletakkan nama Madinah. Nah, Madinah maknanya apa? Negara maju. Dengan harapan supaya semua penduduk Yathrib menjadi manusia yang mutamaddin. Apa mutamaddin? Yang membina peradaban diri. Maka sebab tu kalau kita tengok, orang barat pun akui semua alat-alat yang kita dapat guna sekarang ni, telefon ke apa semua, asal muasal yang menemui konsep dia tu. Nah, permulaan yang mencipta alat-alat teknologi moden ni, semua tokoh-tokoh orang Islam belaka dulu. Nah, semua tokoh-tokoh orang Islam. Contoh ambil satu je, telefon. Macam mana orang Islam boleh reka satu alat untuk mengembangkan suara ni supaya sampai kepada orang yang jauh didengar. Daripada ilmu kalam. Ilmu kalam. Nah, mana bila belajar ilmu kalam ditulis dalam kitabnya, ulama kata al-aswat atau as-sautu aradun au a'radun yakumu bil hawa. Suara ini ialah arak yang menumpang pada jirim udara. Tengok. Ia tupai pada jirim udara. Berarti yang kita nampak faragh, kosong ni sebenarnya bukan kosong. Ada jirim udara. Ni, jirim udara. Suara ni ialah arak, mana sifat yang baru kedatangan menumpang pada jirim udara. Mana apabila dia keluar dari mulut kita, udara sambut dulu. Mak lekat di udara. Maka bila begitu boleh ditangkap, boleh dimasuk, boleh dikembang. Maka direkakan alat. Jadilah mikrofon, speaker, telefon. Sayangnya yang mengupdatekan alat-alat teknologi ini bukan lagi kita orang Islam. Tengok Apple, Samsung. Bukan orang Islam dah. Pasal kita orang Islam ni berkelahi perkara-perkara yang agak remeh-temeh, pasal logo capa, begitu ya pada. Tu. Pasal topi sudu. Topi sudu pun Allah, marah haram. Pasal seluaji pada gitu. Pasal kunu, pasal sambut Maulidur Rasul, pala benda gitu. Pasal Sayyidina tak Sayyidina, la ilaha illallah. Nya terbaru viral video azan pakai Sayyidina. Asyhadu anna sayyidana Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Rasulullah. Contohlah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Contoh ada video azan tu dia tambah Sayyidina. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gegak-gegok. Padahalnya perkara tu khilafiyah. Syekh Ali Shibra Malisi kata sunat. Bukan hanya di luar sembahyang, bahkan di dalam sembahyang, di dalam azan sunat ditambahkan Sayyidina. Pasal al-adabu muqaddamu 'ala tibai. Beradab tu lebih didahulukan di atas mengikut. Kata Syekh Ali Shibra Malisi. Kata Ibnu Hajar, tak nampak jalan tu sunat. Pasal ulama-ulama salah kita dulu tak pernah bunyi kata tambah Sayyidina. Takkan mereka tidak beradab dengan Nabi SAW. Maka di Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih afdal tak letak Sayyidina daripada letak Sayyidina. Di sisi Imam Ali Shibra Malisi, afdal letak Sayyidina daripada tak letak Sayyidina. Benda khilaf gitu, ikutlah. Awak tak boleh sebut, tak sah. Orang lain nak sebut, jangan awak kata bid'ah, dolalah, finar. Tu jadi balah. Biar. Duk balah pasal azan tambah Sayyidina. Orang tak mari lagi masjid. Azan di laung. Mau tak balah tu.
Tu masalah. Allah Allah Allah. Tu pasal tu tak maju kita tu. Tengok. Selipar Nabi kata Abu Hurairah ada 2 tali. Wa Abi Bakrin wa Umar. Begitu juga selipar Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma ada 2 tali. Jadi Abu Bakar dengan Umar antara sahabat yang kuat juga mengikut Nabi SAW, dan selipar pun ikut Nabi, 2 tali juga. Antara Abu Bakar dengan Umar, hak mana hak lebih kuat lagi? Abu Bakar lagi kuat ikut. Pasalnya Sayyidina Umar bila tengok orang mati syahid ramai di medan jihad di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, maka mari dalam hati Sayyidina Umar, kalau sehari demi sehari orang yang hafal Quran ni meninggal dunia, macam mana Quran ni nak sampai kepada umat kemudian? Nah, karena zaman Nabi tidak ditulis dengan lengkap berbentuk mishaf Al-Quran. Tidak. Hanya ditulis tidak lengkap. Yang banyaknya dihafal di dalam dada-dada sahabat. Yang ditulis tidak lengkap tu pula tidak ada titik, tidak ada baris. Nak baca macam mana? Tengok. Jadi Sayyidina Umar lah orang yang mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita himpunkan Al-Quran lengkap bentuk mishaf, tulis. Adakah Sayyidina Abu Bakar tu terima? Tak. Sayyidina Umar kata, ya hei Umar, bagaimana kamu boleh bagi cadangan kepada aku untuk buat perkara yang tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW? Itu tengok Abu Bakar sedih. Aku tak berani nak buat benda Nabi tak pernah buat. Tapi Abu Bakar kata, Sayyidina Umar kata, tapi ini bagus, ini molek ni. Walau Nabi tak pernah buat, tapi ini bagus. Lalu Abu Bakar kata, tak apa, nanti aku fikir dulu. Jadi sekali lalu tu boleh juga kita seperti satu kelompok tu, Nabi tak buat ni, boleh tak? Tapi jangan terus berhenti situ. Fikir. Abu Bakar pergi fikir. Esok pagi dia jawab kepada Sayyidina Umar, betul lah mu, bagus sungguh. Walaupun Nabi tak pernah buat, tapi himpun Quran dalam bentuk mishaf ni bagus. Pasal untuk umat Islam yang terkemudian nanti. Maka mula situ baru ditulis Al-Quran. Itu pun tidak ada titik, tidak ada baris. Bila ada baris ni? Zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bila Sayyidina Ali lalu tengok orang baca Quran, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Sudah berubah makna. Sesungguhnya Allah tidak menghiraukan orang kafir musyrikin, dan Rasulullah SAW pun sama dengan orang musyrikin Allah tak hirau. Salah makna tu. Silap, makna tu silap. Lalu oleh Sayyidina Ali diperintahkan kepada Imam Abu Aswad Ad-Du'ali supaya meletakkan baris-baris pada Al-Quran. Titik tak ada lagi. Nak baca ke mana? Al-Jamzulillah, Al-Khamzulillah, Rasil Alamin, Ratil Alami boleh, Ghalami boleh, Ngalami pun boleh. Orang kita orang Melayu ni ada ngo, titik 3. Baca macam mana? Tak ada titik. Yang meletak titik namanya Imam Ahmad Al-Farahidi. Ini orang-orang yang berjasa kepada agama kita. Jadi bukan semua hak Nabi buat tu langsung tak boleh kita buat, dan bukan juga boleh kita terus buat. Ditengok ada ke tidak larangan bertentangan dengan nas-nas syarak. Kalau tidak ada, maka syarak membenarkan setakat hak yang tidak melanggari batas syarak. Bahkan kalau ada maslahah, terkadangnya boleh jadi wajib, boleh jadi sunat dan sebagainya. Wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsmanu, dan awal-awal mereka yang mengikat akan satu ikatan tali pada selipar ialah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman pun khulafa ar-rasyidin. Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendak kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para penggantiku ar-rasyidin yang diberi petunjuk.
apa yang mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah dan diberi petunjuk oleh Allah Taala, termasuk Sayyidina Uthman. Jadi perbuatan Sayyidina Uthman ni adakah menyalahi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Ini nak menunjuk kata bahawasanya jawazu, harus memakai selipar yang tidak ada lam takun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak seperti selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus kita pakai kasut, kita pakai selipar Jepun, kita pakai selipar Adidas ke sini. Ikutlah kasut domak ke, harus. Selamat. Tak ada masalah. Jangan kita ini kasut daripada mana ni? Daripada Amerika, haram. Sebab kafir yang buat. Tidak gitu dah. Islam tu tidak gitu. Nabi pun pernah pakai jubah daripada Rom, daripada Eropah. Baju gamis daripada Rom, daripada Eropah. Ini perbuatan Nabi SAW nak menunjuk kata Islam ni tidak menyekat apa-apa budaya yang baik daripada luar, daripada Arab, luar daripada Islam sekalipun. Seumpama zaman kita sekarang masih ada lagi ke tidak sistem perhambaan? Tak ada dah. Padahal kalau kita mengaji fiqh masih ada hamba, dipelajari dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan antara asnafnya asnaf hamba, ar-riqab, walir riqab. Ada ya, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ila wa fir riqab, bukan walir riqab, wa fir riqab. Pada riqab itu hamba tu. Masih ada lagi tak hamba sekarang? Tak ada. Siapa yang menghapuskan sistem perhambaan? Bukan orang Islam, orang kafir. Lalu pasal apa ulama-ulama kita boleh terima, setuju? Ini mari daripada orang kafir ni. Mana menghapuskan sistem perhambaan daripada orang kafir. Tapi orang Islam, ulama-ulama Islam setuju. Walaupun orang kafir hak buat, setuju. Pasal ada di dalam agama kita perbuatan dan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan di atas Nabi setuju supaya manusia tidak diperhambakan sesama manusia, digalakkan merdeka. Sebab tu banyak kan hamba-hamba yang maula Rasulullah. Maula Rasulullah tu mana? Hamba yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekah hamba yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mentagrik, menggemarkan sahabat-sahabat membebaskan manusia yang jadi hamba, bebas, tebuh manusia itu merdeka. Walaupun Nabi tidak menghapuskan sistem perhambaan, tapi Nabi sangat setuju kalau manusia itu dimerdekakan. Bahkan kalau ada duit zakat yang mampu menebuskan kemerdekaan dia, boleh diberi. Dia ada berapa? 1,000 dinar. Kalau dia tebuh 1,000 dinar dengan tuan dia, dia merdeka. Boleh ambil daripada harta zakat, tebuh. Supaya dia merdeka, jadi insan yang merdeka. Jadi daripada agama kita tu orang panggil orang panggil apa? Dengun-dengun. Tindak tanduk Nabi, lisanul hal Nabi yang setuju bahawa manusia tidak diperhambakan sesama manusia. Kalau gitu bila orang kafir yang menghapuskan sistem perhambaan, ulama-ulama Islam kita akak ibu jari. Bagus. Walaupun mari daripada orang kafir. Itu cara Islam. Bukan mari daripada orang kafir kata oleh, ini mari daripada kafir. Tidak gitu. Tengok dulu apa sesuai ke tidak, ada larangan ke tidak. Ilmu mantik daripada falsafah Yunani, daripada Sokrat, Aflatun, Aristoteles. Sokrat anak murid dia Aflatun, Aflatun anak murid dia Aristoteles. Yang melengkapkan kaedah-kaedah mantik. Bila masuk dalam Islam, adakah Islam tolak 100% falsafah atau terima 100% falsafah? Tidak. Yang mana kufriyah ditolak. Aqwalul falasifah yang kufriyah, yang kufur ditolak. Tapi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah diambil hingga dijadikan satu ilmu. Sehingga Imam Ghazali kata, man la mantiqa lahu la siqata lahu. Siapa yang tak belajar ilmu mantik, ilmunya tidak boleh dipercayai. Siapa tahu tu? Padahal ilmu ni bukan daripada Allah wa Rasul, daripada
falsafah Yunan. Tapi ada yang sesuai cara berfikir. Qiyas untuk ismatul fikr. Dan Islam menyuruh kita berfikir dengan akal, dengan betul. Maka dijadikan ilmu di dalam Islam. Tu cara Islam. Sama sistem demokrasi, sistem republik ke apa saja. Ni luar daripada Islam ni. Adakah ditolak tu? Diterima bulat-bulat? Tidak. Dilihat yang sesuai dengan Islam diterima. Yang tidak sesuai dengan Islam dijadikan sempadan hak, tidak boleh diikut. Itu lagu tu cara Islam dah. Bukan mari di kafir, kat tolak total 100%, tak boleh ni kafir. Tidak lagu tu. Kalau yang orang kafir buat itu baik, bagus, sesuai dengan ajaran kita Islam, maka diterima, diambil, disesuaikan di dalam Islam. Gitu. Macam dululah Nusantara dulu, orang-orang Nusantara sama ada Malaysia, Indonesia, Fatani sama saja. Bila ada orang panggil masuk hantu ke apa semua, cara orang dulu dia nanak nasi kunyit, ayam panggang, dia letak di busuk-busuk besar, di pokok-pokok besar. Kira lagu tu. Maka kalau tuk-tuk guru yang berdakwah dulu, para wali yang berdakwah dulu, aulia Allah yang berdakwah di Nusantara kita dulu, bengis, kasar, keras. Buat apa ni? Haram, syirik, mubazir. Payah Islam ni nak tersebar ni. Tapi cara orang dakwah dulu bagus. Bil hikmah. Dia kata, pasal apa ni buatlah? Letak nasi kunyit, ayam panggang dekat pokok besar. Ini mau apa? Sesajian, dia kata. Sesaji. Untuk ruh-ruh jahat. Tidak ganggu keluarga kami, harta kami. Tok Guru kata kalau macam tu, sikit tu 1 dulang. Ini masuk bagi 40 dulang. Tu. Lain kali tak payah buat dah. Buat banyak sekali 40 dulang. Potong kambing, potong lembu. Gulai. Buat 2 kawah, 3 kawah. Bila siap, nak letak di mana ni tu? Di pokok mana, di busuk besar mana, nak jamu. Jangan letak di busuk, di pokok. Panggil jiran tetangga kamu. 40 orang, 50 orang, untuk dimakan. Tu untuk dimakan. Tapi sebelum makan doa. Doa pada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala selamatkan kamu, selamatkan bini kamu, anak kamu, harta kamu, keluarga kamu, rumah kamu, kenderaan kamu. Maka akhirnya daripada sesaji dipanggil selamat, doa selamat. Panggil doa selamat. Tu cara halus. Buat nasi kunyit tak salah, ayam panggang tak salah. Yang salahnya dia letak di busuk, di pokok. Sepatutnya itu dijamu kepada jiran tetangga. Jadi kalau makan tu kambing, aminnya ikhlas. Ya Allah selamatkanlah. Amin ya Allah kambing ni. Kalau ayam kecil je, amin slow. Itu lagu tu. Tu cara. cara ulama-ulama dulu berdakwah bil hikmah. Supaya umat ni masuk fi dinillah. Tu yadkhuluna fi dinillah afwaja, supaya masuk berbondong-bondong dalam agama Allah. Sekarang balik, yang sudah masuk agama Allah kafir ahli bid'ah, entah ahli nar. Sudah jadi terbalik itu pula lah. Tu pening kita, pening. Habis itu kemudian hadis ni rawahu Tirmizi walahu syahidun inda Tabrani fi saghir, fi jam'i saghir, fi mu'jamis saghir bisanadin sahihin. Hadis ni diriwayatkan dia oleh Imam Tirmizi dan ada baginya syahid, mana ada satu jalur yang lain pula ada hadis yang seumpama ni juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamis Saghir dengan sanad yang sahih. Habis. Kemudian kita akan masuk tajuk yang baru, babu majaa fi zikri khatim atau khatam. Khatim boleh baca, moleknya khatim sebab cincin.
Kalau khatam penyudah, penutup. Nah, atau cincin, boleh dua. Kalau khatam dia boleh guna dua. Sama ada penutup atau cincin. Tapi kalau khatim pasti cincin. Khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nak cara cincin pula. Nabi pakai cincin ada berapa? Ni nak kau penuh-penuh 4 jari cincin. Itu lagi akan insya-Allah kita akan masuk bicara tentang hadis-hadis menceritakan tentang cincin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أنا habis bateri. Tak lama.